Kementerian Sumber Manusia Lubuk Emas berasuah. Menteri Sumber Manusia bertukar ganti tetapi sikap pegawai yang bertugas tidak juga berubah. Kini nilai yang dikatakan melibatkan rasuah adalah sebanyak 97 juta ringgit. Seolah-olah ada loopholes dalam sistem kelulusan pekerja asing di Kementerian Sumber Manusia KSM. Loopholes ini umpama lubang emas bagi gerombolan perasuah tahun demi tahun. Terkini Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar dilaporkan telah menggantung tugas 3 pegawai kanannya termasuk seorang setiausaha sulit dan seorang pegawai tugas-tugas khas PTTK yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan rasuah terhadap kelulusan pekerja asing. Malaysia kini memetik sumber daripada KSM yang dikatakan telah mengesahkan penggantungan itu. Ya, 3 orang tersebut telah digantung tugas oleh Menteri dengan serta-merta. Ya, termasuk 2 orang yang kini ditahan SPRM dan seorang lagi PTTK. Katanya seperti dipetik. Menurut laporan, sumber tersebut tidak menjelaskan sebab individu ketiga itu digantung tugas. Difahamkan nama ketiga-tiga pegawai tersebut telah dipadamkan. Minggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan telah menyerbu pejabat kementerian di Putrajaya. Seorang pegawai kanan menteri itu telah ditahan oleh agensi tersebut pada Khamis. Sehari kemudian, SPRM menahan setiausaha sulit Sivakumar berhubung siasatan tersebut dan ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Difahamkan seorang ahli perniagaan dari Ipoh turut ditahan dalam siasatan berkenaan selain beberapa individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitan. Sebelum itu, SPRM telah memanggil Sivakumar untuk merekodkan kenyataannya susulan penahanan 2 pembantu kanannya berhubung dakwaan rasuah dalam pengambilan pekerja asing itu. Beliau bukan saksi maupun suspek. Beliau berada di sana untuk seketika dan telah meninggalkan pejabat SPRM, kata seorang pembantu lapor beberapa media. Sivakumar mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berikutan penahanan pembantunya. Penahanan itu katanya adalah sebahagian daripada proses siasatan susulan aduan kepada SPRM. Kita hanya akan tahu sama ada dakwaan itu benar atau palsu setelah siasatan selesai. Jika didapati bersalah, mereka akan didakwa di mahkamah. Jika tidak, mereka akan dibebaskan, tegasnya. 2 hari lalu, bekas ahli Parlimen Kelang Charles Santiago menggesa agar pengurusan pengambilan pekerja asing dipindahkan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Manusia kepada pejabat Perdana Menteri, iaitu jabatan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan diketuai oleh bekas hakim ketua pegawai eksekutif CEO atau pesara penjawat kanan kerajaan. Ia adalah perniagaan berbilion ringgit. Ia dikawal oleh broker buruh LB daripada negara penghantaran dan penerimaan. Kaki tangan kerajaan dan ahli politik bekerja dengan LB ini dan ahli politik sering mendahului agensi perekrutan buruh, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menyarankan agar portal Bestinet disingkirkan. Ia dikawal oleh broker buruh utama. Proses pengambilan mesti terbuka dan telus di kedua-dua negara. Caj untuk kesihatan, perjalanan udara dan lain-lain mesti dimaklumkan kepada pendatang. PM10 sepatutnya menyokong dasar pengambilan sifar. Semua bayaran perlu ditanggung oleh majikan. Kini broker buruh menjana wang daripada majikan dan pendatang mengakibatkan ikatan hutang serta tuduhan buruh paksa. Ujarnya, menurut beliau pengurusan migran menjadi tebusan orang tengah LB yang tidak bertanggungjawab di kedua-dua negara. Kerajaan, majikan dan ekonomi ditawan sebagai tebusan oleh orang tengah LB. Ia perlu berhenti untuk negara maju, dakwa Charles Santiago. Beliau juga menuntut agar laporan Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pekerja Asing 2019 yang dipengerusikan oleh Hakim Datuk Seri Syamuddin Yunus diumumkan dengan segera. Pengurusan migran mampu dipertingkatkan dengan pesat, tetapi malangnya kita lebih suka membayar harga dengan tidak bertindak tegas pemimpin DAP itu. Bagaimanapun, Bestinet Sdn Bhd menyangkal dakwaan Charles Santiago bahawa firma itu bertindak sebagai broker dalam pengambilan pekerja asing ke negara ini. Menurut Bestinet, ia hanyalah sebuah syarikat teknologi maklumat IT yang membangunkan sistem pengurusan berpusat pekerja asing yang dikenali sebagai FWCMS untuk kerajaan. Semua perkara berhubung proses pengambilan pekerja asing termasuk bilangan ejen pengambilan telah dibincangkan dan dipersetujui di peringkat kerajaan ke kerajaan antara kerajaan Malaysia dan negara sumber buruh. Pengurusan Bestinet termasuk pengasas tidak terlibat atau persendirian
dalam proses ini. Kami juga ingin menegaskan bertentangan dengan dakwaan Santiago bahawa hanya 25 syarikat yang diakreditasi untuk pengambilan pekerja di Bangladesh. Kerajaan sebenarnya telah mentauliahkan sebanyak 100 syarikat di Bangladesh, katanya dalam satu kenyataan. Justru syarikat tersebut menuntut permohonan maaf daripada Charles Santiago dan menarik balik kenyataannya dalam masa segera. Kita tunggu apa kata Charles Santiago selepas ini. Apapun kata orang, tiada angin masakan pokok bergoyang. Tidak kira siapa yang mengawal angin itu, SPRM wajar mencari punca. Rakyat Malaysia umumnya meluat dengan isu pengambilan pekerja asing yang tidak sudah-sudah menjadi polemik. Apa yang berlaku tahun demi tahun telah menyebabkan Malaysia seumpama hub pemerdagangan manusia di rantau ini. Kerajaan Malaysia Madani perlu menghentikannya dengan segera. Ingat, rakyat sentiasa memerhati